Apabila ini banyak kita lihat peruntukan digunakan untuk membiayai jentera pilihan raya. Ya. Komen bagi. Sudah tentunya saksi sendiri juga menyatakan sebenarnya dia tidak mematuhi peraturan, tetapi dalam keadaan tersebut, dalam suasana dan budaya pemerintahan yang lalu, memang itu keadaannya. Dan itulah yang cuba kami kenal pasti apakah yang berlaku pada peruntukan menjelang pilihan raya umum pada tahun 2008. Dan dari itu kita akan membuat cadangan untuk memperbaiki sistem tersebut supaya pada masa-masa akan datang, termasuk di bawah pemerintahan Pakatan Rakyat, perkara seperti itu tidak berlaku. Kerana wang ataupun peruntukan kawasan seharusnya disampaikan kepada rakyat secara langsung atau secara tidak langsung dan tidak harus digunakan untuk tujuan parti. Semalam kita dengar keterangan seorang saksi menyatakan pada zaman dahulu parti itu kerajaan, kerajaan itu parti. Berarti lanjutan daripada itu, tabung kerajaan, tabung parti, tabung parti, tabung kerajaan. Dan kalau itu keadaan dahulu, berarti dia berakhirlah apabila pemerintahan kerajaan itu bertukar tangan. YB, explain sikit pasal yang jemput Sinar Harian itu berapa peruntukan yang dikeluarkan? Saya tak ingat 6,000 ke 8,000? 3,000 kan? 3,000. 3,000. Oh. Kalau untuk satu akhbar saja, tak kira akhbar mana, memang tak sesuai lah. Tapi mungkin saya berharap itu adalah kesilapan dalam catatan. Ya. Tidak ada sebab kenapa Sinar Harian diberi keutamaan. Tapi kalau dia beli utusan Malaysia, itu mungkin cerita lain. Tapi kita bukan siasat yang begitu spesifik. Ya, yang spesifik sama ada elemen elemen rasuah ataupun menyalahgunakan wang kerajaan, itu soalan. Itu ada elemen jenayah, biar SPRM dan pihak polis yang siasat. Pihak jawatankuasa Dewan hanya menyiasat dari segi pengurusan kewangan dan juga dari segi pentadbiran. YB yang tak ada LO tu untuk permohonan pembelian apa? Peralatan. Peralatan. Ya. Peralatan kepada IPD. ya, kepada Ibu Pejabat Polis Daerah Kuala Langat. Kerana kami perhatikan dalam catatan yang lain, apabila ada pembelian peralatan, LO dikeluarkan. Tetapi dalam kes peralatan untuk pejabat IPD cawangan Special Branch, tidak ada LO. Jadi kemungkinan itu Special Branch, cawangan khas. Jadi itu bererti sebenarnya tidak ada pembelian peralatan. Mungkin adalah sumbangan tunai. Tetapi sumbangan tunai itu saya agak dah melebihi had yang telah pun ditetapkan dalam surat berkeliling. Berapa jumlah dia? Kena tengok semula lah. Banyak angka ni. Sebab kita tak dapat kopi. Ya? Hari ni kita tak dapat tak ada. Oh. Sebenarnya ada dapat. Nanti saya minta bekalkan sebab saya tak boleh ingat banyak tu. Jadi sebab kita kalau dapat kertas tu tak tanyalah. Oh. Ada hari ni Okey. tak ada kopi. Boleh bekalkan. Boleh bekalkan. Kami penting tanya pasal saksi-saksi banyak memberi alasan berkeliling tidak jelas. Dia katakan tidak boleh dibayar kepada politik. Apa tindakan saya sebenarnya? Itu ada kebenarannya. Ya, walaupun dia bukan tepat, tetapi ada kebenaran. Oleh sebab itu kami akan membuat cadangan supaya grey area itu dikurangkan. Dan juga saya ingin mengambil kesempatan ini mengesyorkan kepada pegawai-pegawai kerajaan supaya patuh kepada peraturan dan surat berkeliling. Yang jelas diperuntukkan, ikut. Yang tak jelas, jangan buat interpretasi sendiri. Khususnya apabila pihak pejabat itu mendapat imbuhan, ya, mendapat kepentingan daripada itu. Jadi cara yang paling selamat adalah ikut peraturan. Yang tersurat itu ikut. Yang tidak tersurat, jangan buat andaian sendiri. Jadi yang program pengiling ni Pembendaharaan Negeri. Ya, daripada pejabat pegawai kewangan negeri.
Dan saya juga ingin mengingatkan pihak SPRM supaya mengambil perhatian terhadap butir-butir yang kami dedahkan dalam proses pendengaran awam ini. Kerana setahu saya, fail peruntukan saya sendiri juga telah pun diambil oleh pihak SPRM dan penerimanya disoal satu demi satu sama ada mereka terima duit ke tidak. Jadi seperti yang saya bangkitkan tadi, dalam DUN dengkil umpamanya, lebih daripada 50% daripada peruntukan itu, ceknya dikeluarkan atas nama Pusat Khidmat DUN Dengkil. Jadi seharusnya pihak SPRM juga harus bertindak adil dalam perkara ini, menyiasat, ambil faham mereka, siasat sama ada penerima itu benar ke tidak. Dan dalam kes seperti Tanjung Sepat, di mana 99% daripada cek itu dikeluarkan atas nama ADUN itu sendiri. Dan juga di mana tu Teluk Datuk, sama juga kebanyakan cek tu dikeluarkan atas nama ADUN itu sendiri. Dan dalam keadaan semua mengakui dalam keadaan menjelang pilihan raya pada tahun 2008, dan juga terdapat butir-butir bahawa sebahagian wangnya telah pun disalahgunakan untuk tujuan pilihan raya, untuk tujuan memperkemaskan jentera pilihan raya, maka kemungkinan besar sebahagian wang yang sepatutnya digunakan untuk tujuan lain tidak sampai pada sasaran. Berarti mungkin program mesurayat mungkin belanja 2,000 tapi tuntutan dia 10,000, sapu 10,000. Termasuk pemberian angpau, ya, ada 70,000 ringgit telah pun digunakan untuk pemberian angpau. Ini harus disiasat. Kerana setahu saya kalau di Teluk Datuk umpamanya, orang Hakka bilangan dia tak ramai sangat. Kalau buat bagi angpau 10,000 ringgit, bererti banyak yang hadir. Dan biasanya kalau mengikut adat resam Kampung Tionghoa, cuma yang belum kahwin yang dapat angpau. Jadi yang datang kenalah beribu-ribu baru dapat 10,000 tu diagihkan. Ya, kalau bagi seorang 10,000 pun kena ada 1,000 orang yang datang yang layak. Jadi dalam Teluk Datuk tu ada 70,000 ringgit diberikan kepada orang yang layak dapat angpau. Berapa ramai tu? 7,000 orang datang ambil angpau. Saya rasa itu yang patut disiasat. Jangan siasat orang yang baik saja. Orang yang diragui juga harus siasat baru adil. Mungkin SPRM menunggu laporan daripada pihak. Seperti yang saya sebutkan tadi, Selket ni jawatan kuasa yang ditubuhkan oleh Dewan, yang dipertanggungjawabkan untuk membuat siasatan dan dikendaki untuk membuat laporan kepada Dewan. Kami tidak diberi kuasa untuk membuat laporan SPRM ataupun laporan polis. Dan dalam keadaan di mana apabila polis dan SPRM begitu cekap mengambil tindakan apabila ada laporan dibuat pada 2-3 bulan yang kebelakang ini, sepatutnya mereka juga bertindak cepat atas apa yang telah pun didedahkan oleh saksi dalam pendengaran awam ini. Okey, terima kasih.